Mari kita ambil masa untuk mempelajari firman Tuhan di bawah tajuk Tuhan ialah hartaku. Walaupun kita sudah tahu, hari ini marilah kita berfikir sekali lagi, mengapakah Tuhan ialah hartaku? Dalam buku Kejadian bab 1, tertulis bahawa Tuhan menciptakan langit dan bumi pada mulanya. Pada mulanya, bumi dikatakan adalah bagaimana? Bumi dikatakan adalah kosong, bukan? Maksudnya tiada apa-apa. Bumi adalah kosong dan tidak ada apa-apa. Namun Tuhan berfirman, jadilah terang. Lalu Dia menciptakan cahaya dan kegelapan. Di dunia yang tiada apa-apa, Tuhan menciptakan burung di langit, ikan di dalam laut, binatang, setiap jenis pokok, dan bunga di bumi. Akhirnya, Dia menciptakan manusia untuk menguasai semua ciptaan itu. Demikianlah, Dia yang memenuhi bumi yang kosong dan hamba ialah Tuhan kita. Jadi, Tuhan ialah apa? Dia ialah hartaku. Dia ialah harta kita. Bukankah segala-galanya mungkin kerana ada Tuhan? Sekarang, kita berusaha bersungguh-sungguh dan berdoa untuk menginjil di negara-negara yang belum disampaikan Injil. Namun, apakah situasi ke mana saja kita pergi? Apabila kita hanya melihat keadaan luaran dan persekitaran, semuanya akan nampak susah. Kita bukannya sangat fasih dalam bahasa negara yang kita pergi. Setelah belajar sedikit bahasa itu untuk menginjil, kita pergi ke setiap negara dengan keazaman untuk berkongsi firman Tuhan secepatnya. Apabila kita melihat semua situasi, mereka nampak serba kekurangan. Begitu juga apabila kerja penginjilan kita bermula di Amerika Syarikat pada masa awal. Pada masa itu, mereka tiada apa-apa. Tiada saudara mara, kawan atau kenalan. Persekitaran kehidupan mereka sangat sukar. Pada masa itu, seorang pengurus cawangan bank tempatan bertanya kepada kami, "Untuk apa anda datang ke negara ini?" Saya menjawab, "Saya ialah pastor gereja ini. Sudah tentulah saya datang untuk menginjil. Sini sudah dipenuhi gereja-gereja Korea. Anda sudah lambat untuk datang menginjil di sini. Daripada susah payah di sini, bukankah lebih baik bagi anda seorang pastor yang muda itu untuk menguruskan gereja di Korea saja?" Dia mengatakan ini seolah-olah mau memberikan nasihat. Namun, pada masa itu saya berkata, saya akan menunjukkan betapa makmurnya gereja Tuhan kami di Amerika Syarikat dalam masa 5 tahun. Matanya seolah-olah bertanya, adakah pemuda ini bersikap sembrono tanpa memahami situasi tempatan? Namun, dengan berkat dan rahmat Tuhan, penginjilan yang bermula dari Los Angeles disebarkan dengan laju ke Chicago dan dari Chicago ke New York. Dulu, tempat itu tiada apa-apa, tidak ada keluarga, kawan, atau sesiapa pun yang membimbing kami. Di bumi yang kosong, Tuhan menciptakan gunung, padang, langit, bumi, laut, dan semua jenis makhluk hidup seperti ikan, burung yang terbang di langit, binatang yang merayau-rayau di padang, dan berbagai jenis pokok. Kita pun percaya Tuhan yang menciptakan segala sesuatu daripada kekosongan. Dan sekarang kita pergi menginjil menurut perintahnya, bukan? Jika kita terus bekerja hanya dengan pandangan fisikal, kerja akan menjadi memenatkan dan kita akan mudah berasa letih. Namun, apabila kita menginjil dengan mengenal Tuhan dengan baik, Dia akan biar kita bertunas dan berbuah bahkan di tempat yang tiada orang menolong kita.
Demikianlah kita ada banyak ahli keluarga Sion di Amerika Syarikat, bukan? Begitu juga dengan Peru di Amerika Selatan. Mula-mula, betul-betul tiada apa-apa pun. Injil bermula di tempat yang seperti luangan atas bilik Markus yang tiada apa-apa. Namun, Tuhan terus mengembangkannya. Bukan hanya di Peru. Dari sana, Tuhan biar kita terus menyebarkan Injil di seluruh Amerika Selatan. Jadi, apabila kita menyaksikan hal-hal seperti ini, apa yang betul-betul penting adalah sama ada Tuhan bersama dengan kita atau tidak. Kita tidak boleh berasa tawar hati dengan persekitaran. Tuhan sentiasa mengubah persekitaran seperti itu menjadi persekitaran yang dipenuhi sesuatu. Apakah kita berkata tentang batu yang menimpa patung itu? Batu itu dikatakan akan memenuhi seluruh bumi, bukan? Batu terungkit lepas dari gunung. Batu melambangkan Kristus, bukan? Dunia Injil yang sedang dicapai oleh Kristus telah berubah menjadi dunia yang dipenuhi rahmat Tuhan. Tahun ini ialah ulang tahun ke-61 sejak permulaan Injil. Bagi manusia, ini adalah seperti telah melepasi hari jadi ke-60, bukan? Bapa dan Ibu memulakan Injil di tempat yang kecil seperti bilik atas Markus. Namun, mereka sentiasa berkata bahawa Injil ini akan diberitakan di Samaria dan sampai ke hujung bumi. Apabila Bapa berkata seperti itu ketika tiada apa-apa, tidak ada ahli yang faham. Kami berfikir bahawa Tuhan akan melakukan keajaiban itu di luar imajinasi manusia. Sama seperti sebutir jagung yang memecah dan berubah segera menjadi popcorn yang beberapa kali lebih besar apabila ia dimasukkan ke mesin popcorn. Kita hanya berfikir, adakah tiba-tiba akan ada perubahan seperti itu? Namun, Tuhan datang ke dunia yang kosong ini dan menginjil kepada tiap-tiap orang. Di Korea, kini tiada sebuah kota yang tidak ada gereja Tuhan. Hampir tiada tempat lagi untuk gereja-gereja baru dibina. Tambahan pula, Tuhan telah memberi kita peluang untuk menginjil ke dunia. Kita harus sentiasa mengukir berkat ini dalam hati. Jadi, jika anda pergi ke luar negara untuk menginjil, janganlah berfikir, kenapa perlu ada gereja di sini? Anda harus berfikir, Tuhan sedang menyediakan tempat ini agar tempat ini dipenuhi. Tidak kira siapa yang pergi, Tuhan telah menyediakan segala sesuatu. Begitulah tempat yang kita pergi sekarang. Walaupun sekarang tempat itu kelihatan tiada apa-apa yang dicapai serta-merta, Tuhan sudah pun memenuhi segala sesuatu dan mengarahkan anak-anaknya. Buatlah kerja untuk mengisi. Tak anda akan menerima berkat atas usahamu. Walaupun Tuhan sudah melakukan segala-galanya, Dia membuatkannya seolah-olah kita pula lah yang melakukannya. Jadi, saya harap anda akan sentiasa mengingati bahawa dunia akan dipenuhi menurut firman Tuhan. Mari kita lihat buku Kejadian bab 1 ayat 1. Pada mulanya, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan air. Bumi dikatakan tidak berbentuk dan kosong. Mari kita lihat bagaimana Tuhan memenuhi bumi satu demi satu melalui ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Tuhan melihat bahawa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dan Tuhan menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Satu demi satu, Tuhan mengubah dunia yang kosong supaya dipenuhi kehidupan, bukan? Janganlah hanya lihat kekosongan, walaupun selalu menghadapi situasi atau persekitaran yang seperti itu. Jika anda teruskan bekerja dalam iman, semuanya akan selesai dan dipenuhi menurut iman anda. Mari kita pergi ke buku Keluaran 4:16.
Dalam buku Keluaran 4:16 ayat 1 tertulis, "Tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Dari hari ke-15 bulan pertama, apabila mereka bertolak dari Ramses, sampai hari ke-15 bulan kedua, tepat sebulan telah berlalu sejak mereka keluar dari Mesir. Mari melihat ayat 2. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel. Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Meskipun berjalan perlahan-lahan, perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan dapat diselesaikan dalam kira-kira 10 hari. Jadi, mereka menyediakan makanan yang cukup untuk sebulan. Tapi sebulan berlalu pun, mereka masih belum dekat destinasi dan perjalanan itu masih jauh. Kalian, mengapakah umat itu ada rungutan seperti itu? Mereka berasa cemas dan takut kerana mereka berada di tempat yang tiada apa-apa. Dalam kelisahan seperti itu, akhirnya ada sungutan. Kenapa engkau membawa kami keluar ke padang gurun yang tiada apa-apa dan membuat kami mati kelaparan? Umat itu bersungut-sungut dan memarahi Musa, Harun, dan ketua-ketua yang memimpin mereka. Ini bukan kerana mereka tidak menyadari kuasa Tuhan. Mereka telah menyaksikan 10 tulah di Mesir dan keajaiban Laut Merah terbelah. Mereka mengalami hal-hal yang luar biasa yang tidak dapat dibuat oleh kuasa manusia. Meskipun begitu, mereka berasa takut dan gemetar kerana tiada apa-apa. Hal itu sangat membebankan hati mereka sehinggakan mereka berasa sangat cemas. Apabila kita pergi ke luar negara atau sesuatu kawasan untuk menginjil, kita mungkin berfikir, aku tak kenal sesiapa pun di sini, atau tiada seorang ahli kelokasian di kawasan ini. Tiada apa-apa, atau tiada orang, menimbulkan ketakutan. Kalian, bukankah kita sedang menginjil di Samaria dan sampai ke hujung bumi dengan mematuhi perintah Tuhan yang menciptakan segala-galanya daripada tiada? Kita harus percaya bahawa Tuhan yang seperti itu bersama dengan kita, dan Dia sedang mengatur segala-galanya agar semuanya berjalan lancar sebaik saja kita bekerja. Namun, umat Israel tidak dapat melihat itu. Mereka sudah pun menyaksikan banyak keajaiban Tuhan. Namun, saat apabila mereka tidak menyadarinya, mereka berfikir apa-apa pun tidak ada. Ketika mereka berasa takut, ketakutan dan kegelisahan membuatkan mereka bersungut bagaikan pencetus. Kita harus percaya dan yakin dalam hati bahawa Tuhan sentiasa menyediakan sesuatu di tempat yang nampaknya tiada apa-apa. Di manakah mungkin ada air di tengah-tengah padang gurun? Apatah lagi makanan. Umat itu melebihi 3 juta orang. Jumlah itu adalah besar. Ada domba, lembu dan ternakan lain. Bagaimanakah hendak memberi mereka makanan? Apabila mereka memikirkannya, semuanya rasa menakutkan dan suram. Pada masa seperti ini, bukankah mereka perlu beriman untuk mengingati Tuhan yang menciptakan segala sesuatu daripada kekosongan dan bukannya bersungut? Dia ialah Tuhan pencipta. Tapi mereka merungut dan marah kerana mereka tidak cukup mengenal Tuhan, bukan? Mula-mula, Tuhan mencipta di dunia yang tiada apa-apa. Di tempat yang tiada makanan, Tuhan memberi mereka mana setiap hari, agar mereka tidak lapar atau kurang pakaian sepanjang 40 tahun. Bagaimana dengan air? Tuhan membuatkan mata air mengalir agar mereka dapat berjalan di padang gurun tanpa berasa haus. Di persekitaran yang tiada apa-apa pun, siapakah yang mencapai perkara seperti itu? Tuhan kita.
Tuhan betul-betul ialah hartaku. Dia ialah harta kita. Walaupun kita mendawat bahawa kita melayani Tuhan, nampaknya kita terlalu cahaya tentang Tuhan. Fikirkanlah umat Israel. Sudah tentu itu bukanlah kemurahan hati Raja Mesir sehinggakan dia melepaskan mereka selepas 400 tahun perhambaan, bukan? Selepas dia mengalami kuasa Tuhan melalui 10 tulah, dia menyedari bahawa malapetaka yang tidak dapat dibayangkan akan menimpa negaranya jika dia terus menahan umat Israel. Kerana ketakutanlah dia melepaskan mereka dengan berhati, bukan? Adakah umat Israel tidak tahu tentang 10 mujizat itu? Mereka semua tahu. Ketika mereka menyeberangi Laut Merah, adakah mereka hanya berjalan tanpa melihat air naik bertimbun-timbun, bagaikan melongkokkan di kiri dan kanan? Mereka melihat semuanya. Walaupun mereka sudah tahu dan mengalami semuanya, mereka berasa takut ketika mereka menghadapi padang gurun yang kosong. Apabila kita mula-mula menginjil di Eropah, Amerika Syarikat dan Amerika Selatan, tiada apa-apa pun di sana. Rasanya seperti tiada orang berpihak kepada kita. Namun, siapakah yang sentiasa berada di sana? Tuhan yang menciptakan segala sesuatu daripada kekosongan sentiasa bersama dengan kita dan berkata, sekarang kelihatan kosong, tapi tempat ini akan dipenuhi tidak lama lagi. Dia berulang kali memberitahu kita firman ini. Dengan iman seperti itu, gereja-gereja ditubuhkan di Amerika Selatan, Amerika Utara dan Amerika Tengah. Dengan iman seperti itu, Injil telah diberitakan di Korea dan Eropah. Dengan iman seperti itu, Injil telah disebarkan di seluruh Asia dan Afrika. Kalian, bagaimanakah siung kita di seluruh dunia sekarang? Bukankah sudah memenuhi dunia seperti janji Tuhan? Ada orang mungkin berkata, di pantai ini belum ada lagi. Apakah yang akan berlaku kepada tempat kosong itu? Tempat itu akan dipenuhi tidak lama lagi. Dulu, apabila kita meneruskan penginjilan dengan minta yang penuh beriman, mengukir firman Tuhan, jadilah kepadamu menurut imanmu. Dalam hati, anak nasion dijumpai bahkan di tempat yang kelihatan kosong. Tuhan telah memberi kita tugas mulia untuk mempimpin orang yang dibuang dari syurga ke bumi ini bertaubat, serta kembali ke pangkuan bapa dan ibu. Kita harus ingat. Jadi, Tuhan ialah apa bagi kita? Dia ialah harta kita. Kita harus mengenal Tuhan. Kita harus kenal Dia dan tidak boleh lupa apa yang Dia buat untuk kita. Kita harus ingat. Meskipun dunia adalah kosong, Tuhan memenuhinya dengan gunung, padang, semua jenis tumbuhan dan makhluk hidup. Jadi, sini pasti bukanlah ruang yang tidak dapat dipenuhi hanya kerana sekarang tiada apa-apa di depan mata kita. Jika tidak, Tuhan tidak akan hantar kita ke sana. Adakah ibu bapa akan hantar anak-anak ke tempat yang penuh banyak masalah? Tiada ibu bapa akan melakukan sebegitu. Memandangkan ada berpuluh-puluh ribu peluang untuk diberkati di sana, Tuhan berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Mereka sedang menunggu kamu. Walaupun tempat ini sekarang seperti jalan salji dan tiada jejak sesiapa pun, tinggalkanlah jejakmu yang pertama. Sebab itulah Tuhan memberi kita peluang ini, bukan? Mari kita buka buku Matius bab 28. Mari lihat buku Matius bab 28 ayat 18. Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di syurga dan di bumi. Kerana itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Jika Tuhan bersama dengan kita, apakah yang perlu kita takuti?
Tuhan ialah harta kita. Ada orang bertanya, jika kita mempercayai Tuhan, adakah kita akan diberikan roti atau nasi? Roti, nasi, bahkan air sebagai bonus dan semua pun akan diberikan. Kerana orang di dunia tidak mengenal Tuhan dan belum mengalami kerja yang dicapai olehnya. Kita sering mendengar mereka berkata seperti itu. Marilah kita lihat kerja yang telah dilaksanakan oleh Tuhan. Mari kita lihat buku Yohanes bab 6 ayat 9. Buku Yohanes bab 6 ayat 9 tertulis, ada seorang budak di sini yang mempunyai 5 pukul roti bali dan 2 ekor ikan, tetapi tidak mungkin akan cukup untuk orang seramai ini. Sini, kita melihat bahawa seramai 5,000 orang mengikut Yesus sepanjang hari tanpa makan. Yesus mengasihani mereka. Lalu dia berkata, mereka harus diberikan makanan. Apakah yang kamu ada sekarang? Mereka menjawab, budak ini hanya ada 5 pukul roti bali dan 2 ekor ikan. Tapi cukupkah ini untuk 5,000 orang? Jika 10 roti bali adalah 1 hidangan, maka 5 pukul roti bali adakah 5 hidangan? Jika seekor ikan ialah 1 hidangan, maka 2 ikan adalah 2 hidangan. Jadi jumlahnya hanya 7 hidangan. Cukupkah ini untuk 5,000 orang? Murid-muridnya hanya dapat melihat 5 pukul roti bali dan 2 ekor ikan. Tetapi Yesus menyuruh mereka semua duduk, memberkati makanan itu dan memberi mereka makanan yang berlimpah-limpah. Berapa pakul roti dan ikan yang tinggal selepas semua orang makan sampai kenyang? Dikatakan ada 12 pakul yang penuh dengan sisa makanan. Tuhan kita sentiasa menciptakan segala sesuatu daripada tiada. Walaupun tiada apa-apa dan nampaknya mustahil untuk mencapai apa-apa pun, Tuhan selalu memenuhi dan menyelesaikan segala sesuatu. Kita selalunya serba kekurangan. Kadangkala kita kurang bekerja dan kadangkala kita kurang gereja. Namun sebelum kita sedari, Tuhan sudah pun memenuhi gereja di seluruh dunia seperti ramalan. Bumi belum berbentuk dan kosong. Sama seperti Tuhan memenuhi bumi yang kosong dengan semua jenis benda, Dia juga sedang memenuhi seluruh dunia dengan firman Injil. Dia juga meminta kita, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan inilah Tuhan kita, iaitu Sang Pencipta, yang mentadbir dan menguruskan seluruh alam semesta dan segala isinya, bukan? Sekarang kita sedang menyembah Tuhan itu. Adakah kedatangan Tuhan yang pertama berbeza dengan kedatangannya yang kedua? Adakah Tuhan pada zaman Roh Kudus berbeza dengan Tuhan pada zaman Bapa atau zaman Anak? Tuhan itu ialah Tuhan sama. Tuhan yang membelah Laut Merah melalui Musa ialah Tuhan kita. Tuhan yang memberi 5,000 orang makan 5 pukul roti bali dan 2 ekor ikan ialah Tuhan kita. Kita perlu faham dan mengetahui apakah jenis Tuhan yang kita sembah. Selain itu, kita harus sentiasa percaya bahawa semuanya akan melimpah walaupun sekarang kita kurang atau miskin. Bukan? Mari kita lihat buku Ayub bab 22 ayat 21. Marilah melihat bab 22 ayat 21. Pertamailah hendaknya dengan dia, dan jadilah tenteram, maka kebaikan akan mendatangimu. Terimalah pengajarannya, dan simpanlah firman-Nya dalam hatimu.
Jika engkau berbalik kepada Yang Maha Kuasa, engkau akan bagaimana? Dibangunkan kembali. Jika engkau menjauhkan kezaliman dari kemahmu, kita tidak akan berjaya jika kita selalunya berada dalam kejahatan, ketidakadilan, fikiran yang tidak soleh dan hidup dalam persekitaran yang mengingkari kehendak Tuhan. Jika kita tidak melakukan sebegitu, Tuhan berkata bahawa kita pasti akan dibangunkan kembali. Ayat 24. Meletakkan biji emas di dalam tebu dan emas Ofir di antara batu kali. Maka Yang Maha Kuasa akan menjadi khazanah kamu serta perak yang berharga bagimu. Sesungguhnya, pada waktu itu engkau akan bersenang lenang kerana Yang Maha Kuasa. Engkau akan berdoa kepadanya dan Dia akan mendengar kamu. Apa yang kau putuskan akan bagaimana terlaksana bagimu dan cahaya akan menyinari jalan-jalanmu. Ayat 29. Apabila orang direndahkan, engkau akan berkata, angkatlah, dan orang yang tertuntut itu akan diselamatkan olehnya. Dia akan melepaskan orang yang tidak bersalah, dan orang itu akan dilepaskan atas sebab kebersihan tanganmu. Tuhan ialah harta kita. Untuk menginjil di banyak negara, semua orang sedang berdoa dan berusaha untuk mematuhi kehendak Tuhan. Jika kita menginjil tanpa menyadari bahawa Tuhan ialah Tuhan yang sebegitu, lalu sehari kerja penginjilan akan menjadi sehari yang sukar dan sepulang kerja penginjilan akan menjadi bulan yang sangat mencabar. Tuhan berkata bahawa Dia telah memutuskan dan mencipta menurut kehendaknya. Menurut rancangan keselamatan Tuhan, kita harus pergi dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan, membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, serta mengajar mereka untuk mematuhi semua yang telah diperintahkan oleh Tuhan. Inilah peranan kita yang Tuhan ajarkan. Semasa menjalankan kerja penginjilan, apabila sesuatu kelihatan kurang atau kita berfikir, aku berharap ada lebih, mari kita berdoa kepada Tuhan yang memberi, mengingati bahawa Dia sentiasa memenuhi segala-galanya untuk kita. Semoga kita berbuat demikian sepanjang tahun ini. Untuk memperingati hari kenaikan Bapa, saya telah melawat kawasan Busan, Ulsan dan Chungsan Namdo dengan ibu. Setiap kali, saya sangat terharu apabila saya bertemu dengan ahli-ahli yang dulu beribadat di tempat kecil, seperti Pilih atas Markus pada zaman awal Injil. Bilakah mereka menubuhkan begitu banyak sion dan menjumpai banyak ahli di kawasan Ulsan? Bilakah mereka menjumpai begitu banyak ahli di kawasan Busan? Bapa dan Ibu Syurgawi kita ialah Tuhan yang memenuhi janji mereka tanpa berubah. Seperti firman mereka, mereka membuat gereja didirikan di mana saja boleh. Bagi tempat yang lebih kecil, mereka meluaskannya seperti firman, luaskanlah tempat kemahmu. Setiap kali kita melihat adil dan kerja Tuhan yang menakjubkan, kita berfikir, Tuhan betul-betul ialah harta karunku dan harta kita. Tiada yang lain selain Tuhan pencipta dapat menciptakan dunia dari kekosongan. Jadi, tiba-tiba firman dalam buku Ayub bab 22 terlintas dalam hati saya. Kita seharusnya bawa harta itu di dalam poket kita, tetapi poket itu sudah dipenuhi perkara duniawi. Kerana hati kita sudah dipenuhi perkara duniawi, tiada ruang lagi untuk memasukkan Tuhan. Di dunia yang melayani Tuhan, kita harus membuang semua benda yang duniawi, sia-sia dan sementara. Kita harus hanya fokus pada firman dan bertanya kepada diri sendiri, apakah firman yang telah Tuhan berikan? Saya yakin bahawa semua ahli keluarga di Sion akan menamatkan setiap tahun, setiap bulan dan setiap hari dalam kebahagiaan, kegembiraan dan rahmat jika kita menjalani kehidupan yang dipimpin oleh bapa dan ibu. Pada 2000 tahun dahulu, Tuhan sudah pun meramalkan bahawa Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Kini, ia sedang dipenuhi menurut ramalan.
Saya berfikir tiada apa adalah mustahil di mana-mana pun. Injil ini sedang diberitakan di Samaria dan sampai ke hujung bumi. Sehari adalah selama 1440 minit. Jadi 100 hari adalah selama 144,000 minit. Tolong fikir dengan baik-baik. Bagaimanakah aku harus menggunakan masa itu? Janganlah kita buang masa secara sia-sia. Sekarang, mari kita fikirkan papak dan kerja-kerja yang diselesaikan oleh ibu. Mari kita ukir dalam hati kita sekali lagi kuasa hebat Tuhan yang mengubah bumi kosong menjadi dunia yang dipenuhi kehidupan untuk didiami manusia ketika Dia menciptakan langit dan bumi. Mari kita bersungguh-sungguh percaya dan yakin bahawa padang pasir dan padang gurun rohani ini akan berubah menjadi taman bunga yang mengalir air kehidupan dan dunia yang penuh dengan berbagai jenis makhluk hidup dengan firman Bapa dan Ibu. Marilah kita memenuhi rumah, gereja, kawasan kejiranan dan bahkan negara kita dengan firman Tuhan, agar tahun ini menjadi tahun yang diberkati. Ini bukanlah peranan yang dapat dipenuhi oleh sesiapa pun. Watak-watak utama skrip ini sudah ditentukan. Tiada pelakon ekstra boleh masuk dan melakukannya. Inilah peranan yang mesti kita mainkan. Saya berharap bahawa semua ahli keluarga Sion tidak ragu-ragu jika ada kerja yang harus dibuat, tetapi membuka besar mata kita dan meniup trompet Injil Tuhan dengan kuat ke seluruh dunia. Dengan ini saya tambahkan khutbah. Sekian, terima kasih.